Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rauf bin Abdul Rahim, nombor metrik 2210911023. Okey, tema bagi tajuk ini adalah penerapan etika dan adab dalam komunikasi kontemporari, iaitu yang bertajuk isu-isu semasa ICT. Okey, pengenalan ICT adalah singkatan daripada Information and Communication Technology, teknologi maklumat dan komunikasi, yang merupakan sistem teknologi yang diperlukan dalam pengurusan dan pemprosesan data maklumat yang berkaitan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Sedara tepat dan mudahnya adalah seperti penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproseskan, memindahkan dan mendapatkan maklumat tanpa mengira waktu dan tempat. Itu adalah pengenalan tentang ICT. Saya Muhammad Irman Haziq, 2210911092 akan menyambung objektif dan skop kajian untuk mengetahui sejauh mana pandangan responden terhadap isu semasa. Kajian ini mengandungi aspek positif, negatif dan sewaktu dengannya. Tujuan untuk membuat kajian terhadap kes mengenai isu-isu yang berlaku dalam masyarakat Malaysia tertumpu dalam lima isu semasa, iaitu adalah kesan ICT terhadap ekonomi negara, penyebaran maklumat palsu, isu sebagai maklumat penyebaran maklumat, pentingnya keselamatan cyber, keperluan mengakses ICT. Berdasarkan tujuan kajian ini, ia akan membincangkan tentang reka bentuk kajian, instrumen kajian, tata cara pengumpulan data dan penganalisian data. Nama diberi Cik Muhammad Hafizi, nombor metrik 2210911039. Tajuk aktiviti kajian terdapat 4. Yang pertama, kaedah penyelidikan kuantitatif, di mana merupakan kaedah yang menggunakan data statistik yang melibatkan beberapa orang responden, yang mana dalam kes ini pengkaji dapat mengukur data maklumat terhadap 65 orang pelajar Universiti Malaysia Perlis yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza berdasarkan statistik yang dibina. Berdasarkan data statistik yang dibina, terdapat 66.2% responden yang menyatakan sangat benar, dan selebihnya iaitu sebanyak 33.8% benar bahawa ICT memberi kesan kepada ekonomi negara. Keputusan kajian kes akan disemak dan dibandingkan bagi memastikan tiada ralak yang berlaku dalam kes kajian. Yang kedua, kaedah soal selidik, di mana sebanyak 65 sampel digunakan untuk mengenal pasti responden. Responden adalah terdiri daripada berbagai latar belakang pekerjaan, wanita dan lelaki yang menetap di daerah Arau Kuala Perlis. Kajian yang dilaksanakan juga tidak memerlukan jumlah responden yang banyak. Kaedah pengukuran persampilan adalah dengan menyerahkan borang soal sidik, iaitu melalui secara talian dengan menggunakan Google Form. Borang tersebut merupakan satu set soalan yang mengandungi 5 soalan mengenai tajuk yang dikaji. Borang soal sidik yang diberikan secara rawak kepada responden boleh diselesaikan dalam 1 hingga 3 minit. Saya Muhammad Irfan bin Zaidi, bernombor metrik 22190191. Dalam pada itu, bagi kaedah pengumpulan data, kajian ini menggunakan data premier, iaitu merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh seorang pengkaji dalam bentuk sel soalan selidik dan juga proses temubual bersama pelajar UNIMAP yang berada di daerah Arau Kuala Perlis. Pada kajian ini, pengkaji telah menggunakan instrumen borang soalan selidik secara keseluruhannya untuk mendapatkan semua maklumat supaya dapat menjawab objektif kajian pada kajian ini. Dalam analisis data yang dilakukan dari instrumen kajian akan dianalisa dengan mencari frekuensi dan peratusan.
Maklumat mengenai keputusan sampel borang soal selidik dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan statistical package for social science dan Excel untuk menganalisis dan melihat perbandingan jawapan yang telah diberikan dan memberi keputusan yang tepat untuk objektif kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Muhammad Hanifah. Nombor metrik 22109199. Saya akan menerangkan tentang analisis bahawa adakah ICT memberi kesan kepada ekonomi negara. Merujuk kepada graf 1, 66.2% daripada 65 responden mengatakan sangat benar bahawa ICT memberi kesan kepada ekonomi negara. Manakala 0% pula mengatakan bahawa tidak benar. Hal ini selari dengan pendapat Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Muhammadin, iaitu penggunaan tenaga bekerja dalam industri ICT pada 2020 berjumlah 1.16 juta orang, yang mana keseluruhannya sebanyak 7.7% kepada dalam industri pembuatan ICT. Penyumbang utama dengan 35.3% dan diikuti oleh perkhidmatan ICT dan juga perdagangan ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Nasir. Nombor matriks 22109243. Carta 2 menunjukkan seramai 55 orang daripada 65 orang responden setuju bahawa pernah menerima maklumat palsu melalui ICT, manakala 10 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dapatan kajian ini selari dengan pendapat Dr. Amiruddin bin Abdul Wahab, iaitu sifat internet yang mampu menyebarkan maklumat dengan laju dan membenarkan pengguna menggunakan identiti rekaan merupakan salah satu penyebab mengapa terjadinya penipuan dan penyebaran maklumat palsu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazmi Syazani bin Kamal Bahrin. Nombor metrik 22109164. Dapatan kajian yang ketiga diperolehi menerusi soalan, adakah anda rasa medium ICT mampu menyebarkan maklumat dengan pantas? Graf 3 menunjukkan majoriti 95.4% daripada 65 orang responden setuju bahawa medium ICT mampu menyebarkan maklumat dengan pantas. Manakala tidak setuju dengan pernyataan tersebut ialah 4.6%. Hal ini menunjukkan responden yang setuju adalah lebih tinggi daripada yang tidak setuju. Maka dapatan kajian ini adalah selari dengan Datuk Seri Zainal Rahim, iaitu ledakan internet dan media sosial telah banyak mengubah lanskap komunikasi dan penyampaian maklumat agensi sektor awam. Beliau juga berkata, akses kepada media sosial dapat dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa dengan menggunakan alat komunikasi mudah alih dan telefon pintar. Dengan itu, media sosial membolehkan maklumat disebarkan dengan pantas tanpa sepadan mengakibatkan terjadinya fenomena besarnya terhadap pengaliran maklumat yang tidak hanya berlaku di negara-negara maju, bahkan juga di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Afnan bin Wan Azli. Nombor metrik 22109150. Graf 4 ini menunjukkan 96.9% daripada 65 orang responden memilih ya terhadap kepentingan keselamatan cyber berada dalam kondisi optimum. Peratusan tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut merupakan peratusan yang terendah, iaitu sekadar 3.1% sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa peratusan setuju adalah lebih tinggi berbanding yang tidak setuju. Dapatan kajian ini nyata selari dengan pandangan Dr. Farizah Khalid pada tahun 2020, iaitu keselamatan cyber adalah penting bagi mengelakkan masyarakat menjadi mangsa dalam jenayah cyber. Beliau juga berkata, kesedaran ini perlu diterapkan pada setiap individu dalam masyarakat, terutamanya pelajar sekolah, kerana faktor umur dan tahap pemikiran mereka mendorong menjadi mangsa jenayah cyber dengan mudah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifan Kamil bin Syed Amir Raif. Nombor matriks 22109144. Baiklah, saya akan membentangkan graf yang kelima. Merujuk kepada graf yang kelima, peratusan bagi penyataan perlukan etika sewaktu mengakses ICT yang terendah adalah tidak bersetuju, iaitu 1.5% daripada 65 orang responden.
Peratusan yang tertinggi bagi pernyataan ini adalah bersetuju, iaitu 98.5%. Oleh itu, majoriti responden yang bersetuju dengan pernyataan ini adalah lebih tinggi daripada yang tidak bersetuju. Pernyataan ini selari dengan pendapat Siti Nasarah Ismail pada tahun 2021, iaitu literasi media sosial berkait rapat dengan etika, peraturan dan kawalan diri dalam memastikan setiap maklumat dikongsi di media sosial bebas risiko dan memberikan manfaat kepada pengguna-pengguna yang lain. Begitu juga berkata, konsep ini juga terpakai kepada penerima maklumat yang memerlukannya kepada penerima maklumat yang memerlukan membuat pertimbangan wajar sama ada boleh disebarkan untuk memberi faedah kepada orang ramai atau memutuskan rantai komunikasi jika mempunyai unsur tidak baik. Saya Kumaini bin Abdul Rahman, nombor metrik 2210911053. Saya akan menceritakan tentang kesimpulan yang boleh dibuat daripada tajuk ini. Kesimpulannya, kita yang berada di zaman serba canggih ini mampu bergerak seiring dengan perkembangan isu-isu semasa ICT. Selain itu, kita tidak boleh menafikan semangat kemajuan ICT dalam transformasi pengajaran, pembelajaran dan ekonomi negara. Aktiviti kajian selidik telah dilaksanakan untuk mengetahui jawapan daripada responden terhadap isu-isu semasa ICT. Walau bagaimanapun, kita juga jelas dengan hakikat bahawa perlu berwaspada dengan isu-isu semasa ICT yang mempunyai berita palsu dan penyebaran maklumat yang begitu pantas.